Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Luqman. Suratul Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21. Surah 31, juzuk 21. Sambungan perbincangan kita pada kali ini bermula ayat 16, 17, 18 dan 19. InsyaAllah kita sambung lagi wasiat Syekh Luqman Al-Hakim kepada anak dia tentang tauhid, tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, penjagaan salat dan tugas amar ma'ruf nahi munkar, serta dia juga mengajar kepada anak dia tata cara, etika berjalan, bercakap dengan dalam masyarakat. Maknanya dia panggil etika bermasyarakat. Waktu kita berjalan macam mana, jangan sombong. Waktu kita bercakap macam mana, jangan bertempit. Cakap biasa, sekadar yang cukup untuk didengari oleh orang yang kita bercakap. Tak perlu kita bertempik bercakap, melaung. Kenapa? Maka ini adab yang diajar oleh Syekh Luqman kepada anak dia. Allah ceritakan kepada kita sebagai panduan dalam mendidik anak-anak dan masyarakat. Baik para pelajar sekalian, bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 885. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya sekadar yang kita mampu dan setakat masa yang ada, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن
innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Balik semula kita kepada ayat kita, ayat 16. Ya bunai. Daripada awal perbincangan tentang Luqman, kita dah sebut tentang gaya percakapan yang digunakan oleh Luqman. Ya bunayya. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayanganku. Kita pun bila panggil anak, panggil dengan nama baik-baik. Wahai anak kesayanganku. Jadi ayat ini Allah SWT menyebut kepada kita beberapa lagi wasiat Luqman kepada anak dia. Wasiatnya tentang ilmu Allah SWT, wasiat tentang jaga solat, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga adab pergaulan, perjalanan, adab berjalan. Baik. Ya bunayya, wahai anakku. Tuan-tuan para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas, Luqman telah menasihati anak dia, jangan syirik. Jangan syirik. Dan juga dia juga telah memperingat anak dia tentang kuasa Allah Azza wa Jalla, yang tak mungkin apa yang ditetapkan oleh Allah tak mungkin nak diperlewat ataupun dipercepatkan. Dua-dua pun tak berlaku. Bila Tuhan tetap satu perkara, maka kun fayakun, jadilah dia apabila sampai tempoh yang ditetapkan itu. Maka dalam ayat ini Luqman kata apa? Innaha ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, besar mana? Misqala habbatin min khardalin, seberat biji sawi sekalipun. Biji sawi ni besar mana? Nak angkat tak payah angkat dengan lori, angkat dengan sudu pun kecil dia. Tapi kita kena ingat perkiraan kita dari sudut dosa pahala. Dari sudut kira-kira, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, mithqal habbatin min khardalin. Seberat biji sawi sekalipun. Maknanya kecil sangat. Pahala yang kita buat, jangan anggap kecil. Kecil je dosa kita buat, jangan anggap remeh. Pahala pun jangan anggap kecil, dosa jangan dianggap remeh. Kelantan kata kemesik itu. Kemesik itu maknanya simple sangatlah. Jangan. Sebab hisap kita makro. Kecil dia punya kira-kira. Dia tak main, bukan main tan, pikul, tak ada. Fatakum fi sakhratin. Tengok dia kata. Detail. Serta ia, dahlah kecil, ia tersembunyi dalam batu besar. Au fis samawati, ataupun tersembunyi di langit. Au fil ardi, ataupun tersembunyi di dalam bumi. Maknanya dosa kita tu dahlah kecil, besar biji sawi, tersembunyi pula dalam batu ke, dalam bukit ke, dalam langit. Ya'ti bihallah, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dibicarakan dan dibalasnya. Allahu Akbar. Di mana lagi para jemaah sekalian yang kita berani? Berani apa? Berani melanggar undang-undang Allah Azza wa Jalla.
Berani kita melanggar peraturan Allah, kalau besar ini pun dikorek, bagaimana yang besar-besar lagi? Kecil pun kira, na'am. Allah Ta'ala akan balaskan semua perkara yang kita buat. Ya'ti bihallah. Allahu Akbar. Sebagaimana yang dalam surah Al-Anbiya ayat 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Ayat ni sama dengan ayat yang kita ni. Dekat. Tuhan kata, nada'ul mawazinal qisah. Kami akan letakkan neraca timbangan yang adil. Bila? Pada hari kiamat. Tak ada siapa pun dizalimi di situ. Semua walaupun sebesar biji khardal, biji sawi, ataina biha, kami akan bawa, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghitung. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, kalaulah ilmu ini terpasak dalam jiwa kita, terpasak dalam minda dan dalam hati kita, sudah pasti apa? Sudah pasti kita tidak akan berani untuk langgar peraturan Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu tahu, tapi tidak terpasak dalam hati. Itu yang sebab kita boleh macam-macam boleh. Paling mudah bagi kita yang baik-baik ni, insya-Allah lah kita anggap kita ni orang baik. Mengumpat orang, mengata orang, mengulas dan mengomen yang tak sepatutnya, macam-macam. Share barang-barang fitnah. Allahu Akbar. Kalau tengok di Facebook kawan-kawan kita, rajin dia belajar. Dengan ustaz tu ada live, dengan ustaz ni live, tapi di komen di Facebook dia macam dia tak pernah belajar tentang kira-kira hisab yang Allah nak hitungkan di akhirat esok. Allahul Musta'an. Baiklah. Sebab apa? Sebab ilmu tentang Allah, nama-nama Allah yang indah tidak terpasak dalam hati, hanya ada ada dalam hati kita, tapi tidak mencengkam sehingga peringkat tak boleh buat ni, tak boleh nak ambil ni, sebab kira-kira dia sangat halus, kira-kira sangat halus. Pernah satu hari orang datang ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta bantuan. Rumah Aisyah ni bukannya satu banglo besar, barang-barang dia lengkap dengan perabot, dengan peti besarnya, tak ada. Hidup mereka sangat simple, perjalanan untuk akhirat, tempat singgah sekejap di dunia. Pembantu dia cari, Sayyidah dia kata tak ada apa ni, ada sebiji tamar yang jumpa di dalam rumah dia. Aisyah kata bagilah sebiji tamar. Nak buat apa sebiji tamar? Aisyah radhiyallahu anha orang yang faqihah, alimah. Dia kata, mu jangan duk kira banyak kak. Hisab kita bukan dengan tan, bukan dengan pikul, bukan dengan ni. Hisab kita habbat khardalin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Hisab kita dengan zarrah, dengan atom yang kecil. Itu je hisab kita. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, di akhir ayat ini Luqman memperkenalkan kepada anak dia siapakah Allah. Ini yang kita kena letak dalam hati kita. Inna Allah latifun khabir. Kerana sesungguhnya Allah amat halus pengetahuannya. Tahu belaka, latif. Ay ya'lamu daqa'iqal asya'. Tuhan tahu semua yang tersembunyi, yang nyata. Tuhan tahu semua. Khabir.
lagi amat meliputi segala yang tersembunyi. Maknanya kita tak ada lagi peluang, tuan-tuan. Tak ada peluang untuk kita nak sembunyikan sebarang rahsia. Yang orang duk buat pecah amanah, pecah tu pecah ni, nak sembunyi daripada penyiasat SPRM, sembunyi daripada LHDN, sembunyi daripada polis. Bolehlah atas dunia ni, tapi dengan Allah jangan fikir macam tu. Kerana itu kata di sebahagian daripada ulama tafsir, dia kata apa? Hazal qaumin Luqman, kata-kata ini daripada Sayyidina Luqman mengajar anak dia tentang betapa kuasanya Allah Azza wa Jalla. Benda-benda kecil yang disebut, nak maklumkan kepada anak-anak semua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Mu jangan duk kira, jangan duk takut. Maknanya dua huraian. Satu, kalau apa? Kalau membuat benda tersembunyi pun, ataina biha lil hisab, kami akan bawa untuk dikira. Ada juga ulama mengatakan, lau kana lil insan rizqun mithqal habbati khardal. Kalaulah rezeki kita tu Tuhan tulis, rezeki kita hari ni duduk dalam bukit tu, dalam batu yang pejal, duduk atas langit rezeki kita. Tapi Tuhan nak bagi kepada kita hari ni, ataina biha, akan datang benda tu kepada kita. Macam mana? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Pecah bukit ke, tiba-tiba datang ke rumah kita. Digugurkan melalui hujan ke, wallahu a'lam. Yang penting Allah kata ataina biha, kami akan bawa mari sini. Jadi kita jangan duk fikir banyak lah. Kadang-kadang fikir panjang kita ni. Duk cakap tentang rezeki, macam mana aku ni, rezeki ni hidup tak hidup, semua Allah Ta'ala dah tetapkan. Cuma kita buatlah perancangan, strategi, menabung, tak ada masalah itu. Itu usaha ikhtiar. Boleh jadi melalui tabung ni Tuhan bagi rezeki kepada kita. Itu dia panggil usaha dan ikhtiar. Yang kata Allah, dah kita Tuhan jamin rezeki, tak payah kerja. Ni mari penyakit mari mana pula ni takut kena hantar hospital jiwa, orang fikir macam ni. Fikir tak habis dia panggil. Tawakal separuh jalan, mana boleh. Baiklah. Tamaklah satu isu. Kita pergi pada ayat 17. Ya bunayya aqimis salah. Wahai anak kesayanganku. Luqman bila selesai daripada mendidik anak dia dalam isu tauhid, menjauhkan syirik. Sebab apa? Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Sekarang ni kita pindah kepada satu tajuk baru, iaitulah bagaimana amalan-amalan, kelakuan, perbuatan kita untuk mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Kena ingat. Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Maknanya solat ni bukan satu amalan baru. Bukan kata amalan ni amalan baru zaman Nabi. Tak. Nabi-Nabi dulu pun sudah solat. Cuma cara mungkin berbeza. Berapa rakaat mungkin ada perbezaan. Berapa waktu berbeza. Tapi asas solat tu semuanya ada. Satu, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah berbuat kebaikan. Dua tugas. Yang ketiga, wanha 'anil munkar, serta laranglah dari melakukan perbuatan yang mungkar. Para jemaah sekalian, dia beza antara amar ma'ruf, nahi mungkar. Ada setengah orang ni, dia minat satu je. Saya anak ajak orang buat baik, saya terima. Okey. Dakwah kita ajak orang buat baik, ajak orang solat, ajak orang puasa, ajak orang pergi masjid, ajak orang sedekah, baik. Tapi jangan lupa satu lagi tugas awak, wanha 'anil munkar.
kita juga kena jalan tugas meninggalkan kemungkaran. Sebab apa? Sebab dua ni kembar. Suruh saja benda baik, tak larang benda mungkar, tak lengkap kita punya dakwah. Habis macam mana mau lengkap, kena masuk dua-dua. Suruh, larang. Barulah dia panggil kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni sebaik umat dikeluarkan kepada manusia apabila kita jalankan dua tugas, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau separuh je, tak lengkap. Baru-baru kita nampak. Maknanya dalam ayat ini Allah SWT minta supaya kita jaga solat, kita jaga yang benar, mempertahankan yang benar, yang hak, dan larang orang daripada perkara-perkara yang tidak baik. Mesti dua tu kena jalan terus. Tak boleh separuh. Kita ajak orang tauhid. Betul lah tu. Orang buat syirik, itu hak peribadi. Tak ada masalah. La, kita kena suruh orang tauhid dan larang daripada benda syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat, tugas Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Syuf ayat kamu. Apa dia Tuhan sebut? An i'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Mana dua serentak. 6 Suratul Nahli ayat 36. Tanda tuan-tuan. Suratul Nahli ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kalau Nabi ajak tauhid saja, Abu Jahal pun tak marah dia. Kalau setakat mu nak ajak orang solat je, memang pergi ya. Bila larang syirik, itu yang mengamuk tu. Kita pun kalau setakat nak ajak orang baik, rasanya ramai orang boleh setuju. Tapi bila kita tegur bab benda mungkar, mula ramai yang nak celak mata kat kita. Awak campur urusan orang, macam-macam dia punya. Maka dengan itu, para jemaah sekalian, oleh kerana larang benda mungkar ni dimarah oleh orang, maka Luqman kata, wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Mana bila kita larang orang buat benda mungkar, tuan-tuan dan puan-puan, akan disakiti. Paling tidak pun orang akan hentam kita. Netizen akan komen kita. Yang berat lagi, mereka akan pukul kita. Na'udzubillah. Sebab itulah dalam hadis menyebut, al-qabid ala dinihi fi ghalibil azman kal-qabidi alal jamri. Orang yang nak menegakkan kebenaran, orang yang nak menegakkan yang hak, orang yang nak menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, nak ajak orang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan rekaan dan benda-benda yang tak baik, sudah pasti dia akan ditentang. Kal-qabidi alal jabri, dibuat ibarat seperti orang yang pegang bara api, pegang panas, lepas jatuh. Begitulah kita hari ni. Kita nak ajak orang kembali kepada sunnah, tinggalkan amalan-amalan, rekaan-rekaan manusia dalam bab amalan ke dalam bab apa benda, kita akan diuji, akan disakiti. Kenapa? Dia kata li'annahu yukhaliful mu'zam. Kerana perbuatan itu menyalahi perbuatan amalan ramai manusia. Fayarmunahu an qausin wahidin. Dia akan diserang dengan senjata dari pelbagai penjuru. Akan serang. Apa ustaz ni? Apa dia ni cakap? Semua orang buat macam ni, tiba-tiba dia kata haram. Pelik je. Kita akan diserang,
akan dikutuk habis-habisan, maka Luqman kata wasbir ala ma asabak. Sabar, menanggung kesusahan. Tak ada orang yang berjuang kecuali dia akan susah. Kata-kata itulah yang disebut oleh Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan dia tengok benda pelik tu. Waktu mula-mula terima wahyu Iqra di Bukit Hira, kan malaikat ghattani, malaikat peluk dia. Takut dia balik cerita kepada Waraqah, sepupunya Sayyidah Khadijah. Dia kata, ya laitani kuntu jaza'an. Wih, kalau aku muda masa tu, aku akan mempertahankan engkau. Allah. Nabi kita tu, kenapa pakcik? Kenapa pakcik? Kenapa bang? Dia kata, tidak ada orang yang sepertimu ni, menyuruh dan melarang benda mungkar, illa mereka akan disakiti. Bahkan kamu akan dihalau keluar dari Mekah ini. Nabi baru terima wahyu, belum apa-apa sudah beri amaran, warning, kamu akan dihalau keluar daripada Mekah. Ya laitani kuntu jaza'an. Kata Waraqah, kalaulah aku masih muda, aku akan pertahankanmu. Tapi dia mati selepas daripada itu sekejap. Yang pentingnya cita-cita dia, harapan besar dia nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik para pelajar sekalian, di akhir ayat ini, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Inna dzalik, yang ditugah besar tadi, salat, amar ma'ruf nahi mungkar, sabar tadi, adalah suatu perkara yang perlu kepada kekuatan jiwa. Bukan main-main, bukan calang-calang orang mampu melakukannya. Kalau lemah sikit, sekali kena komen orang, sekali kena marah, koyak, kita kata tak boleh berdakwah kita. Jadi orang ni, Allah Luqman kata, inna dzalika min azmil umur. Orang yang berani menghadapi ini, orang yang ambil berat untuk melakukannya. Jadi kita kena ingatlah, tugas amar ma'ruf nahi mungkar bukan satu tugas yang simple, yang mudah. Dihampari kata di setengah penulis dalam buku dakwah, dikata tugas amar ma'ruf nahi mungkar, jangan berfikir kamu akan dihampar dengan permaidani merah. Kita kena ikir, kamu di hadapan kamu darah yang merah, bukan permaidani merah. Allahu akbar. Permaidani merah cerita lain. Tapi perjuangan kita akan lalui beberapa proses. Kerana itu, kalau salah pilih jalan, kita akan kerugian banyak benda. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia pun tak dapat hasil, orang pakat marah. Di akhirat tak dapat pahala, rugi. Sebab itulah dalam perjuangan kita, dalam gerak kerja kita, dalam dakwah kita, mesti berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita tak rugi atas dunia. Kalau tidak, dua-dua rugi. Orang manusia marah, perjuangan kita juga tidak diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla, kita kata rugi kita. Baik kita senang-senang duduk atas dunia, tak perlu orang marah-marah, duduk pun rehat, makan pun lalu, tidur lena. Ni dah makan tak apa nak lalu, tidur pun tak apa nak lena, nak jenera, sebab orang tu marah, orang ni marah. Kita kata sabarlah tuan-tuan. Kalau orang marah kerana Allah, kita terima. Azmil umur, yang kita bimbangnya, kita mempertahankan benda yang tak betul, tapi konon-kononnya di atas landasan agama Allah. Na'udzubillah. Baik, tamaklah kita satu episod pesanan Luqman kepada kita semua, jaga solat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kuatkan jiwa untuk menegakkan kebenaran. Sekarang kita berpindah pula kepada adab, tata cara berjalan di atas muka dunia ni, jangan sombong. Tengok ayat 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Tuan-tuan tanda, letak nombor. Ini ada adab pergaulan dengan manusia.
adab pergaulan dengan manusia yang telah diajar oleh Luqman kepada anak dia dan kepada kita semua. Kita juga perturunkan ilmu ini kepada anak dan cucu kita, biar kita selamat belaka atas dunia ni, insya-Allah dunia dan akhirat kita selamat. Yang pertama, adab yang pertama, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada orang. Allahu akbar. Ai la tumil khaddak, jangan buat lari pipimu tu, maknanya kita berpaling, tak mau cakap dengan orang, itu sombong. Tengok orang ni, itu dia panggil khaddak. Khaddak tu pipi. Jangan paling pipimu kepada orang. Cakap dengan orang, tengok mata, tengok muka. Satu. Sebab apa paling pipi ni? Takabburan wa tahawunan wa istihqaran. Sebab sombong, kita anggap orang depan kita tu hina, kita anggap orang ni lekeh, kita pun tak mau tengok dia. Tak mau tengok. Itu dia panggil syarak dia. Syarak yang salah tadi. Baik. Sekarang ni saya nak bercakap dengan seorang perempuan, wanita yang bukan mahram depan saya. Tak kiralah wanita tua ke, separuh tua ke, muda. Kalau hak muda lagi kena jaga. Ada kalanya kita tunduk, tak tengok muka. Itu tidak sombong. Itu dia panggil menundukkan pandangan. Kita kadang-kadang boleh cakap dengan wanita, kita bagi telinga je, tak bagi mata. Tengok. Cakap, saya ni masalah gini. Oh. Ada orang tak selesa. Apa ustaz cakap tengok muka orang? Tengok apa muka perempuan? Tengok dia, kita yang pentingnya kita dengar apa yang dia nak maklumkan, nak sampaikan, untuk kita jawab, kita respon kepada dia. Sebab itulah anak kata tidak elok kalau kita nak buat pengajian atas talian, walaupun atas talian, terutama sekali mengaji Quran yang perlu pada pergerakan, gerak mulut, gerak macam-macam gerak ni, tidak elok kalau kita belajar silang jantina. Tak elok. Tak molek. Elok kita nak mengaji ni, tajwid ni, ustaz sama ustaz, ustazah sama muslimah. Laki-laki dengan ustaz, barulah cantik. Tapi yang dilarang di sini berpaling muka kerana sombong, takabur, itu yang salah. Tengok sebuah hadis, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala, hadis riwayat Abu Zar. Dia kata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Abu Zar, jangan kamu menganggap remeh, lekeh, tak ada standard benda-benda ma'ruf yang kamu buat, jangan anggap tak baik. Benda baik yang kita buat, yang diluluskan oleh syarak, adalah berpahala. Syaratnya kita mesti beriman, buat tu kerana ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, kita boleh pahala. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kita bertemu dengan sahabat kita dengan muka senyum, itu pun sudah dikira apa? Sudah dikira ma'ruf. Senyum pada orang itu ma'ruf. Allahu akbar. Hadis ini rawahu Muslim. Rawahu Muslim, nombor hadis 2626. Baik, satu. Letak nombor 2. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. La tamshi, lagak sombong, sombonglah, jalan cara orang sombong. Kan adalah hadis yang kita baca dulu kan, larangan daripada menjarrah thawbahu khuyala dalam Riyadhus Salihin dulu. Siapa dia tarik pakaiannya labur, berderet atas tanah kerana sombong, orang ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan main. Kita pun kadang-kadang berjalan dengan sombong. Kebetulan, alhamdulillah, kita ni banyak kebetulan.
ayat kita dengan hadis yang kita belajar, Riyadhus Shalihin yang kita belajar malam tadi. Riyadhus Shalihin yang kita belajar malam tadi, apa dia? Nabi SAW ajar kepada kita adab. Adab, jangan sombong. Tuan-tuan tanda, berapa nombor kuliah kita tu? Kita punya nombor. Yang penting malam tadi, senang. Siri yang ke apa? Siri yang ke 125. Tanda. Siri 125, iaitulah adab bagi salam, adab bercakap. Jadi tak boleh kita sombong dengan orang, jangan. Walaupun jumpa dengan muka senyum, itu pun sekiranya baik. Wala tamshi fil ardi marha, jangan jalan dalam keadaan sombong. Kerana siapa dah ahli koprak dunia ni? Korun. Korun ditelan oleh bumi dengan sebab sombong. Allahu Akbar. Ana tegur dalam kuliah kita. Tuan-tuan tengok dalam siri 125 Riyadhus Shalihin, sebahagian daripada pemandu kereta cermin gelap. Saya nak ulang sekali lagi di sini. Sebahagian orang ni dahlah cermin dia gelap. Dia tengok kita berdiri di tepi jalan, buka tingkap tak buka. Peng. Kita pun dahlah bagi horn. Orang Kelantan kata turik telinga ni macam nak pecah telinga kita. Peng bagi. Cermin tak buka. Sengih suka kepada dia. Siapa dia awak? Tak tahu siapa. Laki ke perempuan. Kita kata ini di antara adab yang perlu diperbetulkan. Kalau tengok orang kenal tepi dalam kampung lah, kita duduk jalan lebuh raya, tak payahlah duduk buka tingkap Assalamualaikum. Tu kena pergi hospital jiwa macam tu. Ni kita masuk kampung, tak sepatutnya lari laju. Dalam kawasan perumahan, orang yang berdiri tepi jalan tu kita kenal. Bukalah tingkap. Lalu, Assalamualaikum. Ni lalu cermin gelap, tingkap tak buka, bagi. Oh, kawan tu. Siapa dia ni? Ini di antara kesombongan di zaman kita hari ni. Anak-anak kita, para pelajar, kita kena beradab juga. Termasuk dalam wala tamshi fil ardi marha. Sombong. Tambah-tambah kereta besar pula. Kereta cermin gelap. Tak mau angkat cermin. Ada seorang ni bila kita tegur dia, buka lah cermin. Dia kata, maaf lah Ustaz, kereta buruk ni tak boleh buka tingkap. Kalau buka tingkap tak boleh tak tutup, dah masa air hujan. Kita bagilah, kalau cermin awak macam ni, pergi buanglah tinta tu, buanglah dia punya warna hitam tu, menyusahkan awak. Dah lah nak buka tingkap tak boleh. Kemudian pergi tegur orang pula, orang tak tahu siapa dia. Tak tahu laki-laki ke perempuan atas kereta, tak tahu. Jangan banyak. Kita dibimbangi takut masuk dalam kesombongan dalam berjalan ni. Baik, kita pergi pada ayat ini. Jangan berjalan dengan sombong. Itu apa? Yang kedua. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Tak suka kepada orang yang sombong, bangga diri, Allah Ta'ala tak suka. Dalam siri yang lepas, dalam fawaid yang lepas kita dah bincang, bila dilarang, biasanya disebut detail. Kenapa berjalan dengan sombong tak boleh? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tuhan tak suka dengan orang sombong ini. Termasuk kesombongan kita. Payah nak tegur orang dan sebagainya, jangan main. Baik. Yang ketiga, tanda nombor 3. Waqsid fi masyik. Waqsid fi masyik. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Kalau kita berjalan, ay tawassat wa'tadil.
Berjalan tu sederhana, jangan duk gopo, berlari terkalu masa isti'jal, tidak. Berjalan dengan sakinah wal waqar. Jalan dengan tenang-tenang. Bila orang nak pergi, hatta nak pergi masjid, walaupun orang dah qamat di masjid, Nabi kata as-sakinah as-sakinah, berjalan dengan tenang. Bukan tidak sunnah kalau kita berlari pergi kerana nak kejar imam. Dan nak kejar imam pergi awal lah, kenapa pergi lambat? Maka kita kena berjalan secara biasa, perlahan. Jangan terlalu slow. Perlahan sangat sampai orang belakang terkejut tengok. Ada setengah orang ni dia nak tunjuk warak. Ni cerita ulama salah, dia tengok seorang ni berjalan slow sangat. Orang Kelantan kata berjalan pijak semut pun tak mati. Ni bahasa Kelantan kata waraknya berjalan pijak semut tak mampu. Itu bahasa Kelantan tu. Bunyi mampu-mampu ni orang kasar ayat-ayat ini lah. Bahasa kita, bahasa Malaysia, nak menunjukkan dia tu warak jalan tunduk ya, selangkah kalau pijak semut tak mati. Jadi ulama salah ni kata berjalan baik-baik lah. Tak payahlah duduk pelangkah, berjalan selangkah. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Jadi nampak nak tunjuk dia warak sangat. Itu pun satu kesalahan sila. Waqsid bi masjid. Berjalan, ni gopoh berjalan tak boleh juga. Berjalan sederhana macam biasa. Menarik. Ai tawassut, jangan terlalu sembuk, jangan terlalu laju. Kadang-kadang JPJ buat undang-undang jalan raya. Di sini 80, 100. Kita bawa nak tunjuk warak. Jalan 40 km sejam. Beratur kereta kat belakang sebab jangan main. Kadang-kadang orang macam ni bila kita potong dia tengok, duk baca mazhab Wasafi. Kalau awak ada masyarakat apa-apa, berhenti dulu, baca tepi tu. Bagi laluan kepada orang lain. Jangan. Bagi laluan kepada orang lain. Baik. Waqsid fi masjid. Mana kita berjalan ikut sederhana lah, jangan pelik-pelik sangat jalan tu. Yang keempat, ataupun laju sangat. Tak boleh juga. Dalam kampung, walaupun orang buat divider, buat apa ni, matabat bahasa Arab kata. Lompak dia press juga. Janganlah. Jadi kita kena apa? Tengok tempat. Ada tempat slow, ada tempat laju. Ni tempat orang sibuk kelang kabut di lebuh raya, di jalan raya. Kita duduk slow sangat sebab duduk main talian, main handphone, baca WhatsApp, macam-macam benda yang. Kalau awak tak ada kerja, coba contohnya yang petang-petang yang keluar beli goreng pisang tu. Nak jalan dengan anak-anak, santai awak. Yang saya ni pukul 7 maghrib. Kelang kabut kita nak pergi kuliah. Dia duduk santai, duduk buang anak. Kita kata Masya Allah, nak buang anak berhenti tepi jalan, kita buang dulu, lepas tu naik kereta. Allahu Akbar. Yang keempat, waghdud min sautik. Dan juga rendahlah suaramu semasa berkata-kata. Perlahan, maknanya kita perlahan sekadar yang diperlukan. Diperlahankan kata-kata sekadar yang diperlukan. Ada setengah orang ni bercakap bertempik. Ni ada video orang tunjuk. Buka-buka video tu. Woi, kita apa benda yang tempik-tempik jengkah-jengkah orang. Cakap yang baik. Assalamualaikum. Tenang-tenang. Sama juga. Cakap terlalu perlahan, orang tak dengar pun tak bagus juga. Waghdud min sautik. Rendah suara mengikut keperluan. Kalau orang ramai jangan cakap perlahan. Ni orang ramai satu dewan. Kebetulan pula mic pula rusak. Kita cakap, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Mana nak dengar? Cakaplah kuat sikit, barulah orang boleh dengar. Mana kita kena tengok keadaan. Kerana itu para jemaah sekalian, di antara suara yang tidak baik, walaupun baca Quran apabila mengganggu orang, itu pun dikira tidak baik. Kan Nabi kita larang. Orang ni bising dalam masjid, orang lain sedang duduk zikir, kita bising. Itu ada larangannya. Maka imam-imam, dengar ni, imam-imam selepas solat fardu,
yang guna mikrofon pilot ni. Mikrofon di sini berpaling pun bunyi, duduk pun bunyi. Suara dia pula zikir kuat-kuat, walaupun zikir kuat ni tak ada dalam sunnah. Mazhab Syafi'i jelas dalam kitab Fathul Mu'in yang tuan-tuan belajar tu jelas. Imam Syafi'i sendiri sebut, ni saya nukilkan kata-kata Syafi'i di akhir buku ni. Di akhir buku zikir lepas salat ada kata-kata diambil daripada kitab Mughnil Muhtaj. Wa yusannul israru bizikri wad du'a illa an yakuna imaman yuridu ta'limal ma'mumin fayajhara bihima fa idza ta'allamu asara. Tuan-tuan ambil kata-kata ni. Kata-kata pekak ulama mazhab Syafi'i. Sunat kita perlahankan zikir lepas salat. Kecuali kalaulah depan kita tu orang baru belajar. Imam nak ajar makmum, bolehlah kita kuat sikit. Bila dia belajar 3 hari, ta'allamu asara. Ni dah 30 tahun jadi imam, tak pernah ajar orang suruh zikir. Kemudian duduk bertempik setiap masa, kita kata la. Saudara-saudaraku imam-imam, lebih-lebih lagi imam-imam yang suara sedap. Oh, dia punya lagu lepas salat. Walahanya separuh masjid orang masbuk kat belakang. Tuan-tuan dan puan-puan, segala perkara pun, sama ada dalam percakapan kita, termasuk dalam majlis zikir kita, termasuk dalam apa saja pun, ughdud min sautik, jaga suara, volume biar cukup. Kita ni kalau lebih volume sikit, bunyi suara tak bagus lah ni. Mengganggu orang dan sebagainya. Ini termasuk dalam perkara yang perlu kita kena buat. Tengok Luqman kata apa? Inna ankaral aswati la sawtul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai dongki. Saya nak nak tiru suara dongki kepada tuan-tuan pun, sound effect pun takut. Tak molek jadi dongki kat kita, janganlah. Tuan-tuan buka dalam video internet, cari dekat YouTube tu, tulis dongki, tulis suara dongki, sautul hamir tulis. Kita akan keluar pelik bahasa dia. Kecil ya tuan. Tuan dia bukan macam kuda besar, dia kecil ya, macam anak kuda. Tapi suara dia, oi, dia bunyi gitu. Lepas tu, panjang dia tarik. Lepas itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Luqman kata, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk, suara dongki. Maknanya bandingan tu jelek lah bagi kita. Orang yang bercakap bertepik-tepik tak kena pada tempat ini, jangan jadi macam dongki. Dongki ni hayawan yang dijadikan ikon kepada hayawan yang bodoh, yang tak cerdik. Na'udzubillah. Kita kena ingatlah. Allahu Akbar. Habislah nasihat Luqman. Dalam sudut adab peraturan ada 4. Dari sudut kerja buat ada 3. Solat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam sudut tauhid Allah, kerana syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Alhamdulillah, lengkaplah dakwah Luqman, tauhid, ibadat, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga beberapa adab perjalanan, pergerakan suara, semuanya ada. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah kisah Luqman dengan berakhirnya huraian kita kepada ayat 19. Baik. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan dalam ayat cerita Luqman ini, ayat 16-19 ini. Yang pertama, Allah Ta'ala ceritakan tentang Luqman. Cerita tentang Luqman, ya bunayya inha intaku mithqal habbatin. Maknanya, wahai anakku, besar mana ibadat, besar mana kebajikan yang kamu buat ataupun kesalahan yang kamu buat, walaupun sebesar biji sawi, Allah Ta'ala akan hitungkan dia. Ada juga yang mengatakan ayat ini, tuan-tuan tulis tanda, ayat ini menunjukkan sa'at ilmillah, luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, meliputi mengetahui segala perkara. Sebab itu di akhir ayat dia kata apa? Innallaha latifun khabir. Latif
mana sangat halus dalam ilmu dia, tahu belaka. Yang zahir, yang tersembunyi semua diketahui. Dan yang khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui segala perkara, tahu belaka. Yang kedua, sebelum yang kedua, kesimpulan daripada ayat ini, iaitu galakkan supaya kita sentiasa ingat muraqabatillah. Ingat Allah Ta'ala sentiasa tengok, perhati kepada semua pergerakan kita. Jadi kalau macam tu, berani tak kita buat maksiat? Tak berani. Faedah yang kedua, dalam ayat yang sama. Ayat yang sama, ayat ini, ayat ya bunaya sampai kepada ayat 19 tadi. Tuan-tuan tulis ya. Pencatat tulis ayat 16 hingga 19 ini. Ayat ini mengajak kita kepada ma'ali al-akhlaq, kepada akhlak yang mulia. Kata ulama, ummahatul fadail thalatha. Ibu kebajikan itu 3 perkara. Ibu kelebihan seorang manusia itu ada 3 perkara. 3 komponen. Yang pertama, hikmah, kebijaksanaan. Yang kedua, iffah, baik jiwa, baik nafsu, tak tamak hak orang, tak nak hak orang. Yang ketiga, asy-syaja'ah, berani. Ada setengah orang tu dia baik jiwa tapi penakut, tak berani nak menyatakan kebenaran. Susah juga kita. Jadi kita kena ada 3-3. Oh, berani, melampau berani, langgar semua SOP. Itu dia panggil tidak ada hikmah. Sebab tu dia kata dalam dakwah kerja kita ni 3 perkara kena ada. Hikmah. Apa makna hikmah? Kita tak akan melulu tindakan kita, berpaksikan kepada ilmu. Bahawa panggil hikmah. Yang kedua, ifah, baik jiwa kita. Kita buat ni bukan kerana nak cari follower, nak cari like, nak cari glamour, nak cari lah. Kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, syaja'ah, kita ada sifat keberanian. Kita tengok benda mungkar, kita engkar. Tengok benda baik, kita amar ma'ruf. Lengkap. Mana ummahatul fadail salas, ibu kelebihan itu ada 3 perkara: hikmah, ifah, syaja'ah. Kita kena ada lah. Ada 3-3 ni baru lengkap. Jadi ayat Luqman ini mengajar kepada kita 3 tonggak dalam gerak kerja dakwah, gerak kerja Islam ni kena ada 3 perkara. Ada orang berani pelik. Kata orang melulu dia punya berani. Ya, tak mungkin. Berani duduk di bawah skup ilmu. Baru ada hikmah. Masya Allah. Baik. Yang ketiga. Bila Luqman nak bercakap, dia mula dengan ya bunayya. Ya bunayya ay talaftuful insan bimukhatabati ibnihi. Seorang ayah, ibu, naklah berlembut apabila bercakap dengan anak-anak. Terutama sekali ketika kita nak bagi nasihat kepada dia. Berlembut. Tapi kalau anak buat salah yang perlu kita marah, jangan pula berlembut. Anak, kenapa pecah gelas ibu? Budak ni pesengih duduk di bawah jalan dia. Waktu tu waktu kita kena marah, marahlah juga. Kenapa kau buat macam ni? Jadi ada waktu marah, ada waktu pujuk. Jangan sentiasa marah. Kan Imam Ghazali kata apa? Lupalah kata-kata Ghazali. Dia kata apa? Marah tak kena pada tempat, itu orang bodoh nama dia. Tak marah pada tempat sepatutnya marah, itu orang penakut. Kita ni kena keluar daripada koridor bodoh dengan penakut. Jangan. Mana marah kena marah pada tempat dia. Ada tempat jangan marah. Nasihat. Kalau marah juga jadi bodoh. Na'udzubillah. Baik. Jadi ayah ni, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayat oleh Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Ta'ala rafiq. Allah Ta'ala tu dengan hamba dia kasih sayang, lemah lembut. Dia suka kepada gaya kasih sayang, lemah lembut. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Allah Ta'ala beri kesan daripada kita bercakap baik, berlemah lembut itu
tidak seperti kesan kasar tindakan kita. Betul sungguh. Orang duk tulas satu video, seorang pendakwah dikenali dengan nama Abu Anas Madani. Video ni dia cerita tentang seorang pengurusi masjid yang menyelamatkan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni mari masjid, dia tak ada duit, dia korek tabung masjid. Orang nak pukul dia, nak tangkap dia. Tapi pengurusi masjid panggil dia. Dia kata, awak ni kenapa buat macam ni? Dia pun cerita kesusahan dia. Akhirnya budak ni dijadikan anak angkat masjid dengan syarat dia kena datang solat, dia kena tolong khidmat, buka sejadah, tutup tikar, kalau ada lampu tutup, ada sampah buang. Dia tidak ambil tindakan. Tindakan dia kena hadir ke masjid, solat dan juga berkhidmat. Alhamdulillah, budak itu telah bertukar daripada budak nakal kepada budak hamamatul masjid. Kata orang macam burung perpati masjid. Jinak. Cuma ana waktu cerita tu silapannya saya, silapan Abu Anasnya, boleh jadi kita tak nak menyusahkan AJK masjid lah, kita tak sebut nama masjid mana. Bila orang hantar video ni kepada saya, dia kata tengok ni Abu Anas cakap ni. Ana lupa dah di manakah masjid itu. Tapi waktu ana bercakap tu, saya yakin apa yang saya ceritakan itu daripada pengurusi masjid. Wallahu alam. Jadi kalau tanya juga hari ni masih lagi mencari sanak itu. Mencari sanak itu di manakah peristiwa. Wallahu alam. Ada juga dalam ilmu hadis ada satu kaedah. Dalam ilmu mustalah dipanggil man haddatsa wa nasiya. Orang yang dia riwayat hadis tapi dia lupa. Anak murid dia ingat. Jadi dia pun ambil balik riwayat itu daripada murid dia. Dia kata haddatsani fulan anni. Ada berlaku peristiwa itu, wallahu a'lam. Itu manusia. Alhamdulillah. Yang pentingnya ada manfaat lah dari sudut motivasinya peristiwa tersebut. Baik. Ini Nabi kata yu'ti 'ala rifq ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Kesan dakwah kita ni, cara berlembut ada kalanya lebih besar daripada kita kasar dengan orang. Sebab itu kena tengok tempat lah juga. Ada waktunya kita kena marah, jangan berlembut sentiasa. Ni orang buat menghina Islam, tak boleh. Nabi kata kena berlembut, berlembut naik atas kepala jawab ni. Baik. Yang keempat, dalam ayat-ayat yang kita baca ini juga, wasbir ala ma asabak. Sabar apa saja menimpa kamu. Jawabnya, ketika menjalankan tugas amar ma'ruf, kita perlu kepada kesabaran. Kalau tak sabar, memang kita akan lari. Kita akan tinggalkan dakwah ini sebab dimarahi oleh orang. Ataupun dalam bahasa kita sekarang ini, jangan mudah koyak di dalam berdakwah. Mudah koyak tak jadi. Maka kata di ulama ni, ini menarik ni. Tulis sikit. Bila jumpa kata-kata baru, kita akan ulang. Nabi ulang 3 kali, kita kena ulang juga supaya penulis boleh tulis. Man amara walam yasbir. Siapa dia suruh orang buat baik, dia tak sabar. Au sabara walam ya'mur. Dia sabar je, tak suruh orang buat baik. Sabar. Au lam ya'mur walam yasbir. Ketiga tak suruh, tak sabar. Suruh pun tak, sabar pun tidak. Hasala min hadhil aqsam ats-tsalasah mafsadah. 3 cara ni merusakkan keadaan. Suruh tak sabar, macam boleh? Orang marah kita pun lari. Tak. Sabar. Tengok maksiat sabar. Sabar. Tak suruh. La. Tak suruh, tak sabar. La. Yang naknya, innama as-salahu. Yang betulnya, suruh, sabar. Larang benda mungkar, sabar di atas penentangan. Baru betul. Kalau tidak, tak jadi. Yang kelima. Cukup dah tak? Nak ulang 3 kali juga? Kita tengok. Siapa tak sempat, kita ulang balik. Ataupun tuan-tuan lah ulang balik video ni. Allahul musta'an. Yang kelima,
sabar, tugas amar ma'ruf nahi munkar dan sabar ini amun fi wulatil umur wa fir ra'iyah, umum kepada rakyat dan juga kepada pemerintah. Bila kita suruh benda baik, larang benda mungkar, kita menjalankan tugas ini. Jangan kata mungkar tu kerja jabat agama. La. Bila kita tahu benda mungkar, benda tu memang mungkar, laranglah. Sibuk pejabat agama, berapa orang yang ada pegawai? Satu-satu daerah mungkin ada beberapa orang pegawai, 3 orang, 4 orang pegawai. Daerah ni seluas, boleh boleh jamak solat luah dia punya. Macam mana dia nak semua jabat agama? Jadi kita yang ada agama ni lah yang menjalankan tugas. Tengok orang buat benda mungkar, pergi tegur, dek. Adik tu kuat, dia berkapa, dia tak ada lagi di sini ni. Ada dah kahwin ke belum ni? Belum. Orang tak buat macam ni. Kalau nak kena kahwin. Ana sekali naik kapal terbang. Kapal terbang yang kecil ni. Kapal terbang yang panas ni. Apa nama dah? Yang kipas kat luar tu. Saya gurau lah. Ada seorang pakcik, dia nak naik kapal terbang kipas luar. Saya kata, pakcik naik apa kapal terbang nak balik KB ni? Dia kata naik Malindo ataupun Firefly. Itulah yang kapal terbang kat luar. Saya pun cakap dia, pakcik, panas kapal terbang ni? Panas kau? Buat apa panas? Kipas duduk luar. Dia pun ketawa suka. Dia kata, Haji ni main kita. Jadi kapal terbang tu kan kecil. 2 orang sini, 2 orang sini. Jadi anak duduk sini, 2 orang budak kapal sebelah. Dia bercakap macam suami isteri. Dalam kepala kitanya, budak ni boleh jadi baru sudah balik kahwin kan. Nak balik ke bandar lah kerja. Kita pun nak ucap tahniah lah. Atas dasar nasihat. Kata baru sudah suami isteri baru kan ni? Tak. Duduk berdua tapi cakap tu macam suami isteri. Kenapa tak kahwin? Cakap. Dia kata, bukan senang pakcik. Kahwin-kahwin ni. Kata kahwin tak senang. Berkapal macam ni senang. Kita pun tukar the channel. Daripada nak tahniah tadi, kepada takziah pula, nasihat. Ini ni. Masya Allah. Ini kena berani lah. Sambil-sambil itu kita sambil-sambil senyum-senyum lah. Cakap, atas kapal terbang ni. Jangan main-main. Ya, baik. Maknanya tugas amar ma'ruf munkar, jangan tunggu pejabat agama, jangan tunggu kerajaan, semua kita kena buat kerja belakang. Bila mari arak ni sebagai satu benda mungkar, semua rakyat bangkit. Tak kira siapa, tentang belakang. Apa ni arak? Arak tu asalnya benda mungkar. Buat nama timah pula lagi 2 kali mungkar. Ni ada pula. Bila timah, ada pula orang keluar botol lain pula nama Umar. Kita kata Masya Allah. Boleh jadi toke arak ni orang Syiah ke macam mana? Wallahualam. Saya tak tuduh ni. Agak kenapa dia benci dengan Umar? Kalau timah tu bolehlah kan. Timah ni benda timah tembaga tu, lawan tembaga tu timah boleh juga. Tapi kalau Umar apa benda? Ini macam-macam. Maka kita suruh kita kena lawan. Ana sekali naik bas. Ini cerita sungguh ni. Cerita kita, kawan kita naik bas, pergi hantar adik kita naik bas. Bas ni dia nombor penjual tiket tu sepatutnya dia ada nombor 5, 6, 2 orang duduk sini. Tengoklah kalau yang beli yang pertama tanya, ini penumpang laki-laki perempuan? Perempuan, letak sama perempuan. Ni kira orang nak beli tiket beli, tak kira laki-laki perempuan, jatah tino Kelantan kata, tak kira. Jadi bila naik atas bas ni, kebetulan adik kita ni kena duduk dengan laki sebelah dia laki-laki. Saya pun minta lah kata, ni dek, tukar ni. Laki-laki sama laki-laki perempuan. Saya nak tukar. Marah dia. Tak mau tukar. Kita dah beli tiket ikut nombor. Kata aku tahulah ikut nombor sebab tu aku minta tukar. Sekali keluarlah juga bahasa tu. Allah kata payah bahasa budak zaman lo ni. Orang nak tukar tempat duduk yang lebih selesa sama-sama laki-laki perempuan apa tak boleh. Kajak Kelantan lah tu. Kalau dia malu kali kita marah. Tak apalah pakcik saya tukar. Mu perempuan duduk sama perempuan ni.
Laki-laki sama laki-laki. Dia lebih aman. Dah nak naik bah tengah malam, tidur malam gelap pula. Yalah macam-macam syaitan ni mari, na'udzubillah. Benda lagu tu pun payah nak didik, masya-Allah. Baik. Jadi penjual tiket bah kena tanda juga. Laki-laki perempuan. Dia boleh tanya lah orang beli tu, ni siapa nak naik ni? Jangan tengok pembeli, kadang-kadang ayah dia yang beli, anak naik. Tanya, ni untuk siapa? Perempuan, tanda. P. Kursi ni P. Bila mari orang lagi pula? P. L, laki-laki. Boleh je buat. Jadi kita kena peka lah. Baik, yang ke 6 dah kita. Panjang pula hari ni. Yang ke-6, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata di ulama, yastalzimul ilma bil ma'ruf. Kita nak suruh orang buat baik, kita kena ada ilmu. Nak larang benda mungkar juga kena ada ilmu. Jangan orang panggil jangan melulu tak tahu pasal. Ni ramai ni sahabat-sahabat kita ni yang pemegang mazhab Wasafi ni. Dia share semua segala benda dia jumpa. Tak kira lah bacaan pelik ke, bacaan ada sunnah ke, bacaan yang bid'ah ke, bacaan cerita khurafat, share belaka. Jangan share. Pastikan dulu benda tu sahih, benar, baru kita sebar. Ni tak tahu apa pakai sebar je. Konon-kononnya nak berdakwah. Konon-kononnya nak berdakwah. Konon. Pasal itulah nak dakwah ni kena ada ilmu. Nak suruh pun kena ada ilmu, nak larang pun ada ilmu. Jangan. Kadang-kadang kita larang benda mungkar, benda tak mungkar. Dari saya dah bincangkan dalam baru ni tentang masalah benda khilaf. Tak boleh hengkar benda khilaf. Kata tak. Bukan semua khilaf tu muktabar. Ada khilaf yang tak muktabar. Tengok dalam kuliah kita tentang hadis 40 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis yang ke-34 ke 35. Tuan-tuan tengok situlah, sekitar itulah. Masya-Allah. Yang ke-7, bila kita larang benda mungkar, bila kita suruh benda baik, larang benda mungkar, kita kena mula dengan kita dulu. Kita suruh orang buat baik, kita pun buat. Kita suruh, kita larang benda mungkar, kita berhenti. Baru betul. Kalau macam tu tak boleh nak dakwah lah ustaz. Saya belum baik. Lah, pendakwah kata berdakwahlah sehingga kita jadi baik. Laranglah benda mungkar sehingga kita berhenti. Baru betul. Kalau kita nak tunggu kita berhenti jadi wali dulu baru nak. Lah, tak ada orang lah boleh buat kerja ni. Sambil kita larang orang mungkar, kita ingat ini mungkar ni aku tak boleh buat. Kita suruh orang buat baik, kita kata aku pula tak buat, kita buat. Jadi itu dia panggil termotivasi dengan sendirinya. Yang ke-8, sudah wasbir ala ma asabak, sudah pasti lorong yang kita ambil ini berisiko. Lorong amar ma'ruf nahi munkar ni lorong yang berisiko, iaitu kita akan dimarahi oleh orang ataupun kita akan dipuja oleh orang. Dua-dua tu lorong syaitan belaka. Kalau kena puja, like ramai, oh hebat ustaz, oh mantap ustaz ni, setara dengan macam Sayyidina Umar zaman gini ustaz ni. Naik dia punya semangat semangat riak. Ingat, kita dakwah kita ni jangan dipuji, jangan dikeji. Kita ambil jalan yang baik, yang selamat, insya-Allah. Maka sabarlah. Sabar dalam dua-dua. Sabar daripada pujian, sabar daripada kejian. Yang ke-9, inna dzalika min azmil umur. Orang boleh buat kerja ni orang yang punya jiwa yang kental, kekuatan jiwa yang mantap. Kalau tidak, memang lari kita buat dakwah. Dakwah ni bukan senang. Dakwah ni tidak senang. Maka kata di ulama tadabbur, ayat ini tambihun ala fadilatil azmi fil umur. Bila kita nak buat kerja, biar mantap kita punya keberanian, strategi, berperancangan. Jangan buat main-main. Yang terakhir, yang ke-10, wala tusa'ir khaddaka wala tamshi fil ardi marha. Ayat ini mengajar kepada kita adab bila berjalan, tawadhu. Bila jumpa orang jangan sombong. Maknanya tengok pada orang
yang kita bimbang hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita pun tersasar juga. Tetamu mari jauh, kita duk main handphone. Allah. Ataupun awak tetamu. Ustaz, saya nak pergi rumah ustaz ni, nak jumpa. Boleh. Ustaz bagi tarikh, waktu untuk dia jumpa. Kita kosonglah waktu. Dia mari duduk cakap 3 minit, buka handphone, duduk cakap dengan orang lain. Jawab telefon sana. Awak nak jumpa saya ke? Nak cakap orang? Nak cakap orang duduk kat, tak payah mari sini. Bila masuk dalam rumah orang, kita jadi tetamu, silentkan handphone. Tak bimbang tuan-tuan. Kita kan ada nombor tu naik. Nombor tu dia ada nombor sekarang ni. Kita boleh panggil balik lepas pada habis majlis. Apa masalahnya? Kecuali kita sekarang ni menunggu saat emergency contohnya. Ayah sedang sakit nazak. Isteri sedang nak beranak contohnya. Bila call dia orang ni, tu kita kena angkat lah. Maaf lah ustaz. Isteri duk tunggu mak sangat nak bersalinnya. Takut tak ada orang nak uruskan. Jadi kita jawab. Itu pun dengan izin tuan rumah tu. Ni mari masuk dalam rumah orang, cakap 2 minit. Duk cakap. Tuan rumah begini tunggu 10-15 minit dia cakap. Oh, kaki tangan naik. Lesh. Kita kena ingat. Adab bila mari rumah orang, tumpukan kepada tuan rumah. Tuan rumah pun bila tetamu datang, tumpu tuan rumah. Jangan duduk main body, duduk main buka handphone. Nak buka handphone tak payah mari. Kita buat jumpa liqa online je. Senang, tak habis masa. Saya pun tak payah layan awak pun tak payah habis masa mari rumah saya. Naam. Kita kena ada dua-dua pihak. Mana ayat Luqman ni, jangan sombong, tak tengok muka orang. Jangan berjalan sombong, kan? Ada cermin gelap tak mahu buka tingkap. Dan waqsid fi masyik, berjalan secara sopan, tengok hak laju yang dibenarkan. Dan juga waghdud min sautik, jaga guna saut, suara mengikut yang diperlukan. Alhamdulillah 10 perkara faedah yang dapat kita kutip pada hari ini. Saya nak ringkaskan tapi tajuk ni semua penting. Kalau ringkas ni kita susah pula, kena ulang balik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Insya-Allah pelajar-pelajar kita ni dia minta tolong. Admin bagi tahu, dia kata tolong maklumkan ayat berapa dalam CD yang akan datang. Ana cukup gembira bila dapat maklumat ini, bahawa pelajar kita ni nak buat persediaan awal. Tolong nyatakan ustaz, ayat berapa CD yang akan datang, sebab kami nak study dulu. Allahu Akbar. Abu Anas cakap, barakallahu fiikum wa wafaqakumullah. Allah Ta'ala berkatlah usaha saudara-saudari. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk memahami ayat Al-Quran. Allah Ta'ala pilih kita menjadi ahlul Quran, orang yang suka kepada Quran, sayang kepada Quran, beramal dengan Quran insya-Allah. Ayat yang akan datang insya-Allah bermula ayat 20 hingga ayat 24. Ayat 20, ayat 24, ayat yang menunjukkan kepada keesaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla di alam ini insya-Allah. Tamatlah cerita Luqman. Baik para pelajar sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.